الرحمن كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع ذول الجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة العقل وحسن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kita ini itu pada menyatakan perkara yang berkaitan dengan ta'atul qalbi, ketaatan hati, ketaatan qalbi ay batni, berkaitan dengan ketaatan batin. Antaranya lagi disebut oleh musannif rahimahullah taala yaitu faslun, itu pada menyatakan zuhdi, yakni benci akan dunia, maka iaitu martabat yang tinggi yang terlebih hampir kepada haqqullah subhanahu wa ta'ala. Kerana manakala benci akan dunia itu melazim gemar kepada akhirat, dan gemar kepada akhirat itulah perangai yang dikasih haqqullah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzhud fid dunya yuhibbakallah, tinggal olehmu akan dunia nescaya kasih Allah haqqullah akan dikau. Jadi antara lagi dalam kita ini itu Syekh Al-Muttalib Al-Ashi ada bersamaan dengan kitab yang kita baca pada hari Senin itu Hidayah Salikin fi Sulukil Muttaqin, sebab dia ambil dari naskah dari Imam Ghazali juga. Dia ambil perbahasan ini daripada kitab Imam Ghazali juga, Syarah Bidayatul Hidayah karangan Iman itu Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi barulah kita tengok ada persamaan mana musannif atau ulama-ulama Nusantara ni dia buat kitab ini, dia karang kitab ini, dia buat rujukan kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baru ada persamaan, ada siki-siki persamaan dengan kitab Hidayatus Salikin yang kita baca pada pagi Isnin itu di antaranya. Jadi antara disebut dalam kitab ini iaitu tentang zuhud. Zuhud ni selalulah kita dengar kerana zuhud ni ramai orang salah faham. Dia dunia ramai orang salah faham, warak juga orang salah faham, warak begitu juga zuhud. Zuhud ni ramai juga orang salah faham. Dikatakan zuhud ni kena kebanyakan mereka memahami zuhud ni tinggal dunia, pakai pakaian buruk, apa lagi kan apa-apa keperluan ni kena pakai hak buruk, sedangkan dia mampu. Ini antara kadang-kadang salah faham. Kalau dia pakai pakaian buruk dan sebagainya, barang dan sebagainya, kerana disebabkan sifat tawaduk dia tu itulah cerita. Ni kerana dia nak zuhud katanya. Itu antaranya salah faham. Amal berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan zuhud. Jadi disebut oleh musannif rahimahullah taala, maka iaitu martabat yang tinggi yang terlebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqullah yakni Allah azza wa jalla. Jadi martabat yang tinggi ini kerana jarang. Sebab kadang-kadang ada orang boleh, kadang-kadang ada orang tak boleh. Orang yang boleh itu dikatakan sebagai fadlullah, suatu kurniaan Allah. Itu di antaranya. Macam juga orang yang bangun di waktu malam. Ada orang dia boleh bangun di waktu malam, ada orang tak boleh. Ada orang dia boleh puasa Isnin Khamis, ada orang dia boleh buat kebaikan itu. Jadi berbeza. Jadi martabat zuhud ni adalah martabat yang sangat tinggi. Iaitu hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala.
melainkan hati seseorang itu ada sifat mujahadah. Mujahidu mujahadan, iaitu dia bersungguh-sungguh ni. Dia bersungguh-sungguh nak apa yang disebut tentang zuhud khususnya. Jadi kerana manakala benci akan dunia itu melazim gemar kepada akhirat. Jadi benci dunia ni, maksudnya zuhud ni yakni benci kepada dunia. Dunia yakni yang telah sebut dah sebelum ni, dunia iaitu dunia yang haram dan yang syubhat. Itu maksudnya benci dunia. Jadi orang zuhud ni dia tinggal dunia yang tidak memberi manfaat, ada dunia yang haram, dunia yang syubhat, maka dia tinggal. Ataupun dunia al-ghafil, ataupun dunia itu yang melalaikan diri dia. Maknanya orang yang ada sifat zuhud ni, dia berhati-hati. Maknanya dia tahu ini aku ni dunia ni yang melalaikan aku daripada mengingati Allah ni. Jadi cepat-cepat dia berubah. Itu antara orang yang diberi kesedaran oleh Allah berkaitan dengan zuhud. Itu Allah Ta'ala beri iaitu teguran pada dia. Antara golongan malaikat lah. Ihadil lil malaikah wa i'adul bil haqq wa yabtunul batil. Malaikat ni dia akan mari pada seseorang itu, dia akan mari mengilhamkan tentang kebenaran dan membatalkan akan kebatilan. Malaikat mana dalam hati dia tu, malaikat bagi tahu pada dia itu jangan buat ni, wahid ni, dosa. Itu malaikat akan mari dalam hati dia. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mensyarah berkaitan dengan Jibril alaihissalam, apa tugas Jibril alaihissalam. Kalau kita tahu dulu ada Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu, Jibril kerja dia. Jadi kerja sekarang ni malaikat ataupun anak buah kepada Jibril alaihissalam, antaranya dia mengilhamkan perkara-perkara baik dalam hati orang-orang yang baik. Antara Imam Nawawi menyatakan orang-orang yang sentiasa memperbanyakkan ibadat sunat, antara Allah beri ilham daripada malaikat. Antara lagi az-zakiruna Allah katsira, orang yang banyak mengingati Allah akan sebagai ingatan yang banyak juga. Antara malaikat beri teguran daripada hati dia. Maknanya bila dia nak buat sesuatu perkara tu yang melalaikan diri dia daripada mengingati Allah, yang melalai diri daripada akhirat, maka cepat-cepat dia diberi teguran oleh golongan para malaikat. Itu antaranya itu yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi manakala benci akan dunia, yakni dunia yang tidak memberi manfaat ataupun dunia haram, dunia syubhat, itu melazimkan suka kepada akhirat. Jadi sudah tentulah kalau dia tinggal dunia yang tidak bermanfaat atau dunia yang haram, dunia yang syubhat, sudah tentulah dia jadi suka pada akhirat. Sebab apa? Sebab dia ingat akhirat lah, dia jadi tinggal dunia yang haram, tinggal dunia syubhat, tinggal dunia yang orang panggil yang melalaikan. Sebab dia ingat akhirat. Jadi orang yang benci kepada dunia yang tidak bermanfaat ataupun dunia yang melalaikan, dunia haram, dunia syubhat ni, sudah tentulah dia suka melazim gemar akan akhirat, yakni selalu dia jadi suka kepada pekerjaan ibadah, pekerjaan akhirat. Itu di antaranya. Dan gemar akhirat itulah perangai yang dikasih haqqullah. Dan bila suka kepada akhirat, bila seseorang tu suka kepada negeri akhirat ni ataupun berkaitan dengan ibadah, suka sama orang ibadah ataupun suka sama duduk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka kata musannif rahimahullahu taala, maka itulah perangai yang dikasih haqqullah. Maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Bila seseorang itu kasih kepada negeri akhirat, iaitu rajin buat ibadah, iaitu Allah Ta'ala kasih. Sebab apa dia jadi suka kepada negeri akhirat? Dia jadi suka kepada ibadah kerana dia benci. Dia benci, dia ada zuhud dalam hati dia. Dia benci dunia yang melalaikan diri dia, dunia yang syubhat, dunia yang haram. Itu di antaranya.
maka bila dia tinggal waktu akan hadir kepada cinta kepada akhirat, cinta kepada ibadah, sayang kepada ibadah. Itu di antaranya. Jadi bila cinta kepada ibadah, dia buat ibadah, maka sudah tentulah perangai itu sangat dikasihi oleh haqqullah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzhud fid dunya yuhibbukallah, tinggal olehmu akan dunia, nescaya kasih akan Allah akan dikau. Iaitu tinggal olehmu akan dunia, nescaya kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia tinggal dunia yang tidak bermanfaat, dunia yang melalaikan, dunia yang syubhat, dunia yang haram, maka sudah tentulah kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala kasih pada dia. Ini hadis sahih. Dan jangan hirau barangnya sesuatu pada tangan manusia. Ini ada sambungan hadis Nabi SAW lagi, iaitu Nabi SAW menyatakan, disebut separuh je, sebenarnya ada sambungan lagi hadis Nabi SAW yang bila menyatakan jangan hirau akan barang sesuatu yang ada pada tangan manusia, iaitu saya dikasih akan dikau oleh manusia. Jadi kata Nabi SAW, jangan hirau, jangan orang panggil, jangan suka, orang panggil nak minta dengan orang, jangan suka nak minta dengan orang, nak minta apa-apa dengan orang, jangan. Ataupun jangan suka nak berhajat pada tangan manusia ni. Itu di antaranya. Bila dia tidak ada perbuatan begitu ataupun kelakuan dia begitu yang lahir daripada hati dia, timbul pada zahiriyat perbuatan dia, maka sudah tentulah manusia kasih pada dia. Manusia kasih pada dia. Ni minta. Jadi orang bosan. As-sakha, kata itu Imam Fakhruddin Ibn Asakir rahimahullah ta'ala, orang as-sakha sekalipun kalau minta, jadi bosan kok. Jadi bosan kok. Apatah lagi kalau orang ni dia tidak minta, tidak diminta, barang yang ada sesuatu pada tangan manusia ada kasih pada dia. Manusia jadi kasih pada dia. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah SAW. Dan sabda Nabi SAW lagi, uzhud fid dunya adkhalallahu al-hukmata fil qalbika, tinggal olehmu akan dunia, nescaya dimasuk oleh Allah ke dalam hatimu ilmu hikmah, yakni ilmu hakikat. Maka ketika itulah engkau pandang hakikat dunia ini, dan nyatalah engkau pandang hakikat akhirat itu, hingga engkau akan ambil yang terlebih baik bagimu. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi seperti mana lagi Nabi SAW bersabda tentang zuhud ni, ini zuhud yang disebut Imam Ghazali. Kalau dalam kitab yang lain ada perbahasan lagi Imam Ghazali, dia kata zuhud ni ialah kamu tidak bergantung kepada itu atas usaha kamu tidak bergantung, kamu lebih bergantung kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Kamu ada kelebihan, macam-macam Allah beri kelebihan pada kamu, comelnya kamu, banyak hartanya kamu, banyak ilmunya kamu, banyak pengaruhnya kamu, rasuhnya kamu, tapi kamu tidak bergantung kepada hak itu semua, tapi kamu bergantung kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu kamu sentiasa berjaga hati kamu, perbuatan aku ni Allah redha pada. Itu di antaranya. Ni kadang-kadang soho habis dunia benar dia, tapi Allah redha pada perbuatan dia tu. Soho tu. Itu di antaranya. Itulah bila ditanya kepada Iman, bila ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkaitan dengan kehidupan dunia ni. Dunia ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang tanya Sayyidina Ali berkaitan dengan Rasulullah menyatakan ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat ataupun negeri ujian, cubaan. Lalu orang tanya,
Seorang lelaki tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana dunia ni? Sebab ujian. Ya, kata Sayyidina Ali, betul. Dunia ni semua ujian Allah. Allah Ta'ala uji belaka. Orang comel Allah uji, orang muda Allah Ta'ala uji, orang kaya Allah uji, orang miskin Allah Ta'ala uji, apa lagi? Pemimpin Allah uji, rakyat Allah uji, semua Allah uji. Allah Ta'ala nak tengok kedudukan dia tu mana. Dia kedudukan dia tu dalam ibadah ataupun sebaliknya. Tu Allah Ta'ala beri kemiskinan pada dia. Allah Ta'ala nak tengok kedudukan dia tu berpegang tak kena syariat Allah, perintah Allah. Allah Ta'ala berikan dia kepada kekayaan pada dia. Allah Ta'ala nak tengok. Allah uji juga dia, bagaimana dia ni dapat melaksana ke tak perintah Allah, syariat Allah. Allah Ta'ala beri dia jadi pemimpin. Allah Ta'ala uji juga. Bukan suka nak jadi pemimpin. Allah Ta'ala uji. Soal amanah tu satu hal, bebanan tu satu hal dah. Tapi Allah Ta'ala nak uji juga. Itu dia ni ada kekuasaan, dia patuh dengan syariat Allah. Sedangkan dia duduk bumi Allah, langit dan berteduh di bawah langit Allah ni. Itu Allah Ta'ala nak uji belaka. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hakikatnya dunia ini merupakan darul bala. Dunia ini adalah ujian belaka. Allah Ta'ala uji sehat, Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala beri sehat dia. Biasa orang tengok sakit tu ujian. Tu biasa orang bila sakit, orang kata solat ajab, bagus, tak masalah. Sebab apa? Sebab sakit, ujian, tu biasa. Padahal memang kebiasaannya tu ujian. Allah Ta'ala uji. Tapi sehat, sehat adalah ujian juga. Tu kesehatan itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Allah Ta'ala nak tengok kedudukan dia dalam ibadah ke tak. Jadi orang yang ada sifat zuhud ni, seperti mana disebut dalam Al-Ghazali dan kitab lain, dia tidak bergantung, dia sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dia sentiasa ta'ammum, dia berhati-hati kedudukan aku ni nak ibadah ke tak ni. Aku dah jadi pemimpin sekarang ni. Kedudukan aku dalam ibadah ke tak, kedudukan aku laksana ke tak perintah Allah, syariat Allah, berbetulan ke dengan syariat Allah. Aku ni sehat kami Allah beri ni, rajin ke tak ibadah, buat ibadah pula betul-betul ke dalam syariat Allah. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Barulah ini dikatakan sebagai ilmu yang seni, kata Imam Al-Ghazali. Hanya orang mukmin saja yang berfikir. Dia berfikir, orang mukmin saja. Orang munafik sudah tidak akan fikir. Orang mukmin sehari-hari dia akan fikir. Orang mukmin dia akan fikir, aku ni sehat pagi ni. Contoh dia bangun pada pagi esok pagi esok, dia umur ada lagi, Allah Ta'ala beri sihat dia. Pagi esok dia bangun, alhamdulillah sehat paginya, Allah Ta'ala beri pada aku ni. Dia bagi begitu. Lalu dia kata, sehat ni ujian juga ni. Laku dia kedudukan, kurang zikrullah, kurang ibadat ni. Maknanya orang mukmin ni, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan diperbahas juga para ulama-ulama lain, dia sentiasa fikir Ibrahim Adham. Contohnya kita ambil Syekh Ibrahim Adham lah. Seorang waliullah al-azam Ibrahim Adham, bila dia bangun di waktu pagi, dia dapat kesehatan ataupun dia sehat dan sebagainya, itu dia fikir, tu Allah beri sihat dah aku ni, ujian bagi aku ni. Tu Syekh Ibrahim Adham. Lalu Allah Ta'ala beri pada dia tu kurang sihat pula. Syekh Ibrahim Adham ni kisah Syekh Ibrahim Adham. Bila Allah beri kepada dia tak sihat pula, dia fikir, sakit aku ni, ujian juga ni. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana ibadah aku ni, bagaimana aku semakin dekat dengan Allah tu sebagai jauh. Itu antaranya kisah Syekh Ibrahim Adham. Kalau ada kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab kisah-kisah para wali-wali ataupun khusus sahabatul awliya, Imam Mutawalli pun ada, kita ada kisah para wali-wali, kisah ataupun kita boleh cari buku Umi pun apa. Kalau tak ada nak cari waktu, ambil Umi pun ada cerita tentang kisah Ibrahim Adham tu. Kisah Ibrahim Adham tu, perjalanan dia tu bagaimana, zuhud dia dengan dunia tu bagaimana, kedudukan dia tu. Itu di antaranya disebut oleh para ulama, khususnya Imam Adham. Jadi orang mukmin tu begitu, dia sentiasa berfikir. Jadi bila dia sudah fikir itu, maka fikir itu sudah dikatakan sebagai ibadah.
Fikir itu pun sudah dikatakan ibadah. Maknanya sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila dikatakan suatu ibadah, maka sudah tentulah pahalalah. Itu di atas sebab yuhibbullah wa yardah. Yang telah selalu kita dengar, iaitu ibadah itu ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min qawlin wa fi'lin. Min qawlin wa fi'lin zahiran wa batinan. Batinan itu maknanya berfikirlah. Itu maknanya ialah ibadah itu ialah tiap-tiap nama yang berkumpul. Yang berkumpul ia tiap-tiap barang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah ni, sama ada perbuatan dia, sama ada percakapan dia, sama ada hal zahir dia. Tu Allah Taala suka. Batinan dan tafakur. Tafakur ni masuk lagi lah. Maksudnya hati dia, akal dia, hak batin, hak dalam ni. Maka hak dalam dia tu kalau dia berbetulan dengan hak Allah Taala kasih, contohnya seperti mana Imam Adhan, dia dapat sihat pada waktu pagi, dia fikir pagi ni aku nak buat apa ni. Tu nak buat pekerjaan yang harus. Allah Taala panggil Allah pekerjaan harus untuk iaitu untuk kehidupan, maka jadi ibadah. Bila niat ibadah, tu hak harus tu afdal di niat ibadah jadi ibadah. Tu apatah lagi hak yang wajib, hak wajib atau hak sunat. Jadi itulah dikatakan sebagai orang suhu, seperti mana disebut oleh Imam Syekh Ibrahim Adhan. Orang mukmin itu dia sentiasa berfikir itu. Juga nakal kitab, kalau silap saya dari kitab Iman Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Itu ada juga mencerita kisah bagaimana kekasih Allah, mereka itu menuju Allah. Mereka itu menuju Allah. Mereka itu menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang telah dibentang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi Nabi SAW bersabda, tinggal olehmu akan dunia, nescaya dimasuk oleh Allah, nescaya dimasuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatimu ilmu hikmah, iaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni, bila seseorang tu dia mempelajari ilmu, bila seseorang itu dia tinggal dunia, yakni dunia tidak bermanfaat pada dia, dunia yang haram, dunia syubhat, dunia yang melalaikan diri dia atau melalaikan hati dia daripada mengasihi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masuk iaitu ilmu hikmah. Ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan ataupun ilmu hakikat. Ilmu orang panggil sir, kenal Allah. Kenal Allah dengan Allah. Ada orang dia kenal makhluk melalui wasitah makhluk, kenal Allah. Ada orang waliullah, kekasih Allah ni, dia kenal Allah dengan Allah. Mai hati dia zauki, mai ingat tu kembali sampai kepada Allah. Sebab mari sifat-sifat kamalat, sifat kamalat Allah tu, sifat kesempurnaan Allah, sifat jamal Allah, sifat hak comel-comel Allah tu. Tu dia antaranya. Jadi mereka orang-orang tu macam mereka kita hak jalan tengah sentiasa nak cari kepada Allah, mengharap kepada Allah, nak mendekat kepada Allah ni. Pada permulaan ni tengok sesuatu balik kepada Allah. Tengok sesuatu balik kepada Allah. Tengok orang hebat, tu tengok orang hebat balik pada Allah. Tengok sesuatu tu balik pada Allah. Maka hati tu jinak, hati tu dia didik hati dia tu jinak dengan mengenal Allah. Tengok pada makhluk balik pada Allah. Maka kalau ada anugerah Allah, sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan angkat maqam dia satu peringkat itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita ibadah, kerja kita buat hak Allah Taala suka. Tengok makhluk, tengok itu bukit, gunung ganan atau pokok hebat, tengok macam-macam. Allah, kembali pada Allah, hebatmu ya Allah. Tengok ikan dalam lautan, macam-macam jenis ikan. Ikan begitu, macam-macam jenis ikan. Balik pada Allah, itu umumlah ya Allah. Tengok burung pula, burung bermacam-macam burung. Tu balik pada Allah. Orang lagi megah, kiwak murah. Tengok manusia, bermacam-macam jenis manusia. Ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada macam-macam jenis. Rambut keriting, gigi putih, macam-macam jenis orang ni. Maka balik pada Allah, balik pada Allah.
Maknanya itu antaranya itu Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dia melalui ilmu hikmah. Tapi hak pertama sekali apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, dia kena tinggal dulu. Kalau duk tengok makhluk, balik kepada Allah. Tapi dunia haram tetap buat, hak syubhat tetap faham, riba tetap faham, tu asyrak tetap faham. Maka macam mana? Ilmu atau ma'rifatullah, mereka awam ni nak masuk dalam hati dia macam mana? Sebab perkara haram dah jelas, hak syubhat pun sudah dilarang, dia faham macam tu macam mana? Sudah tentulah dia akan jauh, dia akan jadi hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sampai ke hadratillah kena hijab. Disebabkan benda yang haram itu sendiri. Dunia ataupun dunia di akhir dunia itu melalaikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kisah-kisah orang yang wali-wali Allah ni, mereka tu bersuluk beruzlah di bukit macam-macam, di gua lah. Tu antara mereka ni, iaitu mereka iaitu nak orang panggil nak mendatangkan ilmu hikmah, nak sunyi daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganggu dia daripada ibadah kepada Allah. Bila menyebabkan hati dia tu jadi tenang, dia bersuluk dalam gua, bersuluk dalam atas bukit ke sebagainya. So orang wali-wali Allah, kalau kita baca sejarah dulu-dulu, mereka masuk dalam gua, berzikir, buat ibadah kepada Allah. Sebab tak mengganggu. Sebab nak jalan ke hadratillah ni banyak akobah, banyak tangguhan. Kadang-kadang ingat tu, ingat ni, tu dia antaranya. Jadi wali Allah, dia duduk dalam gua. Kalau kita bakal masuk dalam gua. Kalau itu bakal apa panggil nak uzlah ni, kalau tu dah boleh pula. Kena ambil pandangan Imam Ghazali pula. Imam Ghazali kata tak sesuai zaman sekarang. Zaman sekarang Imam Ghazali jelas dah berkaitan dengan tu. Sebab ramai orang tertipu. Orang yang tertipu dengan ilmu hakikat ni ramai orang tertipu. Orang tetap ilmu hakikat tu Imam Ghazali jelas selalu. Itu tak sesuai di zaman sekarang ni. Kamu ada iaitu tanggungjawab urusan manusia begini. Imam Ghazali catat saja. Kamu hati kamu tu jaga. Antara nak didik hati adalah kamu banyak berzikrullah. Bila kamu buat ibadah pula, kamu buat ibadah biar ada jangan ada gangguan. Khususnya di rumah kamu tu biar ada ibadah sunat. Ibadah sunat yang mana dalam bilik kamu tu. Sebab tu Imam Ghazali cadang, bila kamu buat rumah, awak bilik suti buat ibadah, untuk mengerjakan ibadah zikrullah, bangun malam menangis, dalam tu dah rumah, baguslah kepada Allah. Itu di antaranya. Itu antaranya disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebablah sampai ke hadratillah ni, orang-orang yang baguslah. Tu ada pun backup belajar. Sebablah qiyamul lail ni, bangun-bangun malam ni, hafdah seorang-seorang. Tu ada orang di kalangan ahli keluarga, tu lain cerita. Kalau lama-lama tu itu nak mendidik, tu lain cerita. Tu sebab lebih afdal kalau Imam Ghazali berpandangan untuk hati ni syuhud billah, lebih dekat dengan Allah ni, boleh bangun seorang-seorang. Tu berkaitan dengan qiyamul lail tu, amal-amal tu, sampai menangis, bakat menangis belaka tu, itu dah apa, nak mendidik tapi untuk orang khususiat diri kita yang selalu melazimi ibadah semua ni, afdal buat di rumah. Bangun kejut ahli keluarga, sembahyang malam ataupun buat ibadah-ibadah lain. Itu yang Imam Ghazali sebut. Jadi comel, maknanya Imam Ghazali atur comel dah belaka. Tentang beruzlah, begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali jelas dah bahawasanya dah sesuai. Hak yang afdalnya kamu jaga hati kamu. Antaranya nak payah nak pergi pada zuhud ni, nak buat payah, antaranya ialah banyak berdoa kepada Allah dan sentiasa zikrullah. Zikrullah antaranya la ilaha illallah lah, zikir la ilaha illallah tu. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka ketika itulah engkau pandang hakikat dunia ini. Jadi bila orang yang dia tinggal dunia tidak bermanfaat, dunia yang haram, dunia syubhat ni, maka ketika itulah engkau pandang hakikat dunia. Jadi nampak hakikat dunia ni.
Maksudnya Allah Ta'ala buka mata hati dia tu, nampak keburukan, hakikat kesudahan dunia akan binasa. Ad-dunya darul fana. Berapa ramai orang duk kejar-kejar dunia, tinggal ibadat. Kesudahan macam mana? Kesudahan yang orang takut mati gitu. Tu mati dalam keadaan hina, na'udzubillah min dzalik. Kesudahan mati juga. Kesudahan dia balik bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurka oleh Allah Ta'ala juga. Jadi orang yang ada sifat bila dia tinggal dunia tidak bermanfaat, di dunia haram, dunia syubhat, dia sentiasa berjaga dalam kehidupan dia ni, Allah Ta'ala akan masuk suatu ilmu hakikat, ilmu hikmah, itu akan pandang. Tu ketika itulah pandang hakikat dunia, mana syuhud atau musyahadah. Pandang mata hati dia tu musyahadah. Musyahadah maksudnya pandang mata hati dia tu nampak, okey ni kesudahan dunia begini rupanya. Tu sebab kalau tak boleh pandangan sudut mata hati, ambil sejarah telah bukti dah bagaimana orang yang dari itu tinggal urusan akhirat tu, tinggal urusan syariat Allah, bagaimana mereka dengan keduniaan dia, bagaimana kesudahan dia macam mana. Nampak ini kesudahan dia, Qarun ke ataupun Fir'aun ke, lagi lah waktu Nabi dan sebagainya. Mana lagi sejarah ataupun orang Islam itu sendiri yang mana bila mereka ni kejar kepada dunia tidak bermanfaat, dunia yang dalalah, dunia yang sayyi'ah, dunia yang syubhat, yang haram ni, maka kesudahan dia akan binasa. Itu sudah tentulah. Sudah tentu dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia. Itu yang disebut. Jadi dia akan nampak keburukan dunia ni. Tapi syarat dan nampak keburukan hakikat keburukan dunia ni, Allah Taala isi dulu ilmu hakikat dalam hati dia, nampak hakikat tu. Hakikat Allah Taala beri pada mata hati itu rasa. Tu rasa, maknanya ni bahaya ni, tipu daya dia, tipu daya dunia ni. Tu Allah Ta'ala ajar, maknanya didik dalam hati dia tu. Ni pekat orang-orang, pekat orang wali Allah tu, kasih Allah tu waktu lebih lagi. Tu kekasih Allah tu hebat lagi. Itu di antaranya. Dan nyatalah pada pandangan hakikat akhirat itu. Jadi bila dia nampak keburukan dunia, dia duk kejar dunia, sampai tinggal urusan akhirat, sampai lalai daripada zikrullah, rosak ibadah dia ni, maka dia nampak, ni hakikat dunia ni kesudahan begini. Ketika itulah kata musannif, nyatalah pandangan hakikat akhirat. Jadi dia nampaklah. Allah Ta'ala buka satu lagi pandangan syuhud billah ataupun musyahadah pada pandangan hati dia ni, nampak satu lagi. Mana? Akhirat. Itu nampak ibadah, kesudahan orang yang bertemu dengan Allah, dan ibadah dia macam mana. Tu orang yang bertemu dengan Allah ataupun rajin ibadah, kesudahan dia macam mana. Janji-janji Allah sudah nyata bahawasanya orang yang mengerjakan ibadah akhirat ni, urusan akhirat ni, walaupun dia disibuk dengan urusan dunia, tapi urusan akhirat tetap dia jaga, ibadah tetap dia jaga ni, maka bagaimana kesudahan dia. Kesudahan dia sudah tentulah husnul khatimah, kesudahan dia baik. Itu di antara yang disebut oleh Imam itu diperbahaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita nak jalan demi nak jalan. Saya begitu juga bukan kita alami, maknanya kita tolong baca. Mudah-mudahan apa yang kita musannif sebut ni manfaat kepada diri saya juga, begitu juga ahli Jumaat di semua dikasih semua. Jadi untung ada kitab ni. Saya panggil kita tolong baca sikit sebanyak. Tu nak mengajar, bukan nak pandai mengajar, tapi kita tolong baca sikit-sikit apa yang ulama sebut gini. Jadi ada kitab ni untuk menuju ke hadratillah tu, ni jalan ni, salah satu jalan ni. Tu kadang-kadang nak belajar ilmu hakikat, syariat tak tahu, syariat panggil fiqh apa pun tak ada tahu ke mana. Mari ilmu hakikat, belajar ilmu hakikat. Mulalah cakap tinggi, cakap hebat-hebat. Tu bila cakap hebat-hebat, bila orang suruh kepada syariat dia,
berkaitan dengan sembahyang, ibadah dia, syariat dia tu, litar bukan sekali. Tu di antaranya, na'udzubillah min zalik. Sebab tu syariat itu sangat penting. Iman Ibnu Hajar dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Iman Ibnu Hajar, dia sebut iaitu istiradul ilm afdal ibadah, iaitu mensibuk dengan ilmu itu seafdal ibadah. Maka syarah Iman Ibnu Hajar itu sibuk dengan ilmu itu, al-ilmu syariati, al-ilmu syariah, iaitu ilmu syariah. Ilmu syariah, sebab tu pentingnya ilmu syariah ni, tahu sok sembahyang gini-gini hebat tu. Tu di antaranya. Sehingga iman para ulama masih menyatakan jahil lagi kalau orang tu hanya menghafal Quran tapi ilmu syariah tak tahu. Macam saya ingat Tuan Buah Jashi dulu di Pura Kastumbu dulu. Dia menyatakan kalau hafiz saja 30 juzuk tapi tidak mau belajar ilmu syariat seperti ilmu fiqh, maka ini dikatakan jahil lagi. Bahaya lagi. Sebab apa? Pentingnya ilmu syariat. Ilmu wa ta'allama ilman yusahi ta'atan, ilmu yang mensahkan ketaatan seseorang. Ilmu ni syariat ni. Ni mari itu mai hakikat selalu. Ilmu makuh lah, ilmu hakikat, ilmu tasawuf ni mengaji. Tapi kena jaga syariat. Syariat kena jaga. Ni mai hakikat selalu tu. Mulalah cakap tinggi-tinggi, cakap hebat-hebat. Sedangkan bila orang tengok suluh kepada ibadah syariat dia, banyak masalah. Tentang haram, tentang makruh, tentang macam-macam lagi lah. Ini bahaya. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi pentingnya, maknanya nyata pada pandangan hakikat itu. Jadi bila seseorang itu dia tinggal dunia tidak bermanfaat, dunia yang melalaikan diri dia, dunia haram syubhat ni, Allah Ta'ala akan masuk dalam hati dia ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, khususnya ilmu hakikat. Maka ketika itulah kata musannif, pandangan hakikat dunia, dia nampak kesudahan dunia macam mana, kesudahan dunia. Maka ketika dia pandang ke hakikat kesudahan dunia ni rupanya, maka ketika itu nyata pada pandangan dia hakikat akhirat. Dia tahu orang yang beruntung, salah satunya orang yang menjaga urusan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat Nabi. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi hebat-hebat, semua mereka itu mereka nampak hakikat kesudahan dunia, mereka nampak, lalu mereka jaga tentang urusan akhirat. Itu di antaranya, hingga engkau ambil akan yang terlebih baik bagimu. Jadi bila begitu, sehinggalah seseorang itu bila dia pandang urusan akhirat, dia dapat membeza dunia ni darul fana, dunia ni negeri binasa, wal akhirah darul baqa, negeri akhirat ni negeri kekal. Maka dia akan pilih hak yang kekal. Dia akan pilih, maksudnya dia ambil urusan dunia, bukan kata tinggal buang urusan dunia, tak cara ibadah, ada cara urusan dunia ambil, tapi akhirat tu dia jaga. Akhirat tu, kerana baiknya dunia seseorang bila seseorang itu menjadikan dunia itu sebagai bercucuk tanah, yang telah kita sebut sebelum ni, yang nama Nabi SAW mengatakan maz'atul akhirah. Orang yang bertuah ialah orang yang mengambil dunia ini untuk bercucuk tanah, hidup atas dunia ni dengan dunia yang ada pada dia ni, untuk mudah ibadah kepada Allah, untuk ni, maka di akhirat kelak dia akan hasil. Itu di antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan yang terlebih kekal, jadi sudah tentulah dia akan ambil yang terlebih kekal, iaitu negeri akhirat. Bila bertembung. Lepas Rasulullah kata, bila antara dunia bertembung dengan akhirat, fakhtarul akhirah, al-awwal akhirah darul baqa. Bila dunia bertembung dengan akhirat, hendaklah kamu pilih yang kekal, kata Nabi. Kerana negeri akhirat itu yang yang kekal, kata Rasulullah SAW. Mereka musyaqqah, mudarrah tu lain cerita, musyaqqah tu lain cerita. Qala musannif rahimahullah ta'ala,
Maka dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sallamu tu maknanya sallallahu alaihi wasallam dia ala sawab tu maknanya yakni sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kaum Ansar kepadanya ya Rasulullah, tatkala didengar baik harta dirinya akan dia orang, maka tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam serta katanya, aku sangka akan kamu datang kepada kami kerana kamu dengar banyak harta pada aku. Maka jawab mereka itu, bahkan ya Rasulullah, suka ceritakan olehmu akan barang yang ada padaku, maka demi Allah tiada aku katakan atasmu. Itu ni berkaitan dengan perbahasan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berjululas seperti namanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menguatkan kekuatan ibadat kepada kita, sentiasa memberi kefahaman ilmu, khususnya ilmu-ilmu syariah dan ilmu hakikat dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekali dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.